Okey, kita ambil kita punya analyze. Untuk kita buat ni sebab sampel kita lebih daripada 3. So kita ambil compare mean, one way ANOVA. So mean kita, dependent list mean R, mean B kita dengan faktor kita umur. So umur di 3 kategori. So kita klik OK. So kita tengok dekat sini dia keluar table yang ni, mean B. So between group berapa, DF dia berapa, F dia berapa. So kita ambil yang nilai ni, F kita jadi 0.73. F kita sebab DF kita ada apa, kita tengok within group kita ada 72 orang, kita ada 75 orang tadi. So total kita ada 74. So untuk DF kita lah, so DF kita N kita ada 5, DF kita ada 74. T kita, nilai T kita ada nilai significant level. Significant kita 0.10. T kita tak ada, tapi kita tentukan F 4.93. So ni pun kita tukar lah untuk jaminan ni. Tengok nak jadual awak, kita nak pakai F. So yang ni tadi tengok data ni F awak 1.326. So next awak nak tengok, kita tengok satu lagi adalah bangsa. So sama juga, analyze, compare mean, one way ANOVA, tukar faktor awak ni pula, kita ambil bangsa, masuk kat sini. Okey, so bangsa 0.38474 juga. F awak berapa tu? F 1.032, 1.032. DF awak 74. Significant 0.384. Okey, berdasarkan jadual 7 ni, contohlah contoh jadual 7 ni lah. Berdasarkan jadual 7 ni, so awak boleh lihat perbezaan antara, awak boleh tengok perbezaan antara tiga-tiga data ni. Kita tengok kepada nilai signifikan. So nilai signifikan untuk jantina lebih atau tak daripada 0.05? Lebih kan? Okey. Bila data tu lebih daripada 0.05, bermaksud kita data ni tak signifikan. Jadi hipotesis null diterima. Okey, untuk umur pula 0.010. Dia kurang daripada 0.05. Jadi kita boleh cakap bahawa hipotesis null ditolak kerana data tu signifikan, sebab dia kurang daripada 0.05. So bangsa ni pun sama, dia lebih daripada 0.05, maknanya data tak signifikan dan hipotesis null kita diterima. Okey, so cara awak nak report, awak boleh tengok report ni. Saya akan bagi awak contoh lah report ni.
report daripada ni. Berdasarkan jadual menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara faktor pengajian dengan amalan pengesahan. Ni contohlah, so untuk awak ni berdasarkan jadual 7 apa ni, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor jantina dengan tahap penggunaan FOC. Pelajar tahun 1 dan 2 FPTP UTHM. So apa nilai awak? F sama dengan F sama dengan 1.326. P lebih besar daripada 0.05. Oleh itu H01 diterima. Okey, faham untuk kita buat jantina. So next, manakala terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor umur dengan tahap penggunaan FOC, pelajar tahun 1 dan 2 FPTP UTHM. So kita boleh ambil tu F 4.913, P kurang daripada 0.05. Oleh itu hipotesis null ditolak. Null 2 ditolak. Okey, faham ini untuk contohlah buat. So awak buat, awak ada di sini jadual ni untuk FOC dengan apa ni, tahap penggunaan FOC, perbezaan faktor demografi jantina dengan tahap penggunaan FOC. Seterusnya bahagian C pula, tahap FOC ni dengan penggunaan ni awak kena tambah buat compute variable juga. Tadi awak ada 5 bahagian kan, dalam 5 bahagian dalam bahagian B ni tadi. Buat benda yang sama lah. Buat benda yang sama, bahagian ni sampai ada 5 bahagian. Compute dulu, tambah dulu, buat dulu min dia, buat min untuk bahagian C dulu, baru awak buat analisis satu-satu. Dan each tu kena ada dia punya hipotesis dia ni. Macam ni, dia kena ada hipotesis lengkap, H null, setiap satu ni pun kena ada dia punya apa tu, yang dia punya ni lengkap juga.
H alternatif 2 terdapat, kalau saya tunjukkan, terdapat perbezaan signifikan. Ini pun kena ada H0 3, ini pun kena ada juga. Ini HA3 terdapat okay. So ini ada untuk 3 H0, 3 hipotesis sebab jadidan umum bangsa. Sama juga awak buat untuk ni juga, untuk untuk perbezaan faktor dengan ni, dengan penggunaan full online classroom ni. Okay, so settle untuk kita punya ni. Bermaksud awak ada 6 objektif, 6 hipotesis untuk bahagian ni. Maksudnya hipotesis perbezaan 1, 2, 3 yang ni, dan juga benda yang sama tapi untuk hipotesis yang ni pula. Penggunaan dia pun sama. Okay, so kita dah siap untuk bagaimana awak nak buat objektif yang ketiga. So seterusnya kita tengok untuk objektif yang keempat, iaitu hubungan antara tahap penggunaan FOC dengan awak punya dengan hubungan antara tahap FOC dengan penggunaan FOC. Pelajar tahun 1 dan 2 FPTP invitation. Okay, so benda sama juga, ni lagi simple nak buat. So sekarang ni kita dah buat. Awak kena buat pertama, kita nak tengok hubungan. So macam biasa, sama je kita ambil yang ni, H0 yang ni, ambil yang ni. Okay, ikut kreativiti awak. Contohnya awak dah buat H0 1, 2, 3. Ini kan kita kena ada 6 H0 kan. Yang ni awak buat H0 yang ke-7. So ini kita buat H0 yang ke-7. Tidak dapat perbezaan yang signifikan. Tidak terdapat hubungan. Sebab kita tengok hubungan kan. Tidak terdapat hubungan antara tahap penggunaan. Ambil balik, ini dia punya H0. Tidak dapat hubungan antara tahap penggunaan FOC dengan faktor-faktor penerimaan FOC Okay, so simple dia punya ni. So awak punya awak punya H alternatif dia pun sama juga. Terdapat hubungan antara hubungan yang signifikan. Okay, so basically senang je cara nak buat. Ni saya demo juga awak sekali lagi macam mana awak nak compute, sebab ni benda ni penting. Ni min bahagian C awak. So simple je, buat benda yang sama. Ambil awak punya variable yang sedia ada dah buat tadi ni, CA, CB, CC, CD, CD, okay. Ni saya jarakkan sikit, so saya kena jarak lah.
Dia tak jarak pun tak apa, jarak pun tak jarak tak boleh, jarak pun boleh. Tapi yang penting target variable ni dia awak tak boleh buat dia ada jarak. Dia kena, kalau nak buat jarak macam ni lah, saya pakai underscore. Okay, so dah siap. So cara nak buat simple je, analyze. Kita nak buat korelasi kan, correlate, bivariate. Lagi senang, ini memang lagi senang daripada tadi. Min B dengan min C. Target tak kat sini, Pearson, two-tail. Okay, so boleh tengok kat sini. Ingat, Pearson kita ada correlation, kita ada jadual apa? Kita ada nilai R dan juga nilai significant. So sekarang ni basically awak punya table ni, min B dengan min C ni, kita boleh pilih mana awak nak letak dulu. Contohnya dekat sini saya nak buat min B dengan min C. So jadual awak keluarkan macam ni. Insert, letak 1, 2, 3. Tengok balik jadual ni. 2 je lah. 2 je. 2 je. 2 je lah. 1, 2. Ok, so kita boleh buat kecilkan pun boleh. Korelasi jadual, contohlah jadual tadi 7, 8, 9 dan contoh. Jadual 9, hubungan antara tahap penggunaan FOC dengan faktor penerimaan FOC. Okay, so kita tengok ini, kita tengok nilai B adalah apa? Tahap penggunaan. Ini kita letak faktor penerimaan. Salah cikgu saya letak penggunaan ni. Penggunaan dah benci saya ya. Faktor penerimaan. So kita tengok kat sini. Follow je jadual ni. Pearson perkali correlation tu perkali korelasi, koma R. So ingatkan kita dah buat nilai R kan. So 0.805. Awak dah nampak kan ada star dua ni. Follow je kena buat. Mana star 2 kali. Okay, so kita ada significant kurang-kurungan 2 tail kan. Tail tu namanya hujung lah, 2 hujung dalam bahasa Melayunya. Alright, 0.000. So kita tak 0.000. Next kita ada N 75. Okay, hujung. So kita ada, awak nampak tak dia ada star. So look, tulis balik star. Correlation is significant at level 0.01 level. So perkali korelasi signifikan pada tahap, sebab pada level kan 0.01 2 hujung. Okay, so yang ni awak kena kecilkan sikit font dia, ambil macam tadi lah 9. Okay, so report dia pun mudah je. So okay, berdasarkan jadual 9
menunjukkan dapatan hubungan antara tahap penggunaan FOC dengan faktor penerimaan FOC pelajar tahun 1 dan 2 FPTP UTHM. Okay, so sekarang ni kita tengok kat sini, signifikan dia 0.00, so maksudnya kurang daripada 0.05. Jadi data tu signifikan. So tengok nilai R pula, R 0.805, saya ajar awak hari tu. R kurang daripada 0.5 adalah pada tahap lemah. Lebih daripada 0.05, lebih daripada 0.5 ke atas, dia adalah ada nilai kekuatan dia tinggi. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini adalah terdapat hubungan signifikan yang kuat antara ambil balik ni, copy paste dengan faktor salah eja dengan antara. Okay, lepas tu buat dalam kurungan R sama dengan 0.805 P kurang daripada 0.05. So apa kita punya ni? Apabila P kurang daripada 0.05, bermaksud kita punya hubungan tu signifikan. Jadi H0 kita ditolak. Okay, so kita boleh conclude sini. Oleh itu, hipotesis null 7 ditolak. Okey, siap dah untuk analisis bahagian bab untuk objektif yang keempat. So itu saja dari saya hari ini. So sila buat, hantar report ni, hantar secepat mungkin. Hantar ni lah, lepas awak pergi final tu awak boleh buat report ni. Kalau awak nak study untuk final, bagus benda ni, sebab final akan keluar benda-benda macam ni je. Okay, so itu saja. So good luck untuk awak punya peperiksaan kali ni. Selamat maju jaya saya doakan, dan selamat hari raya, maaf zahir batin. Assalamualaikum.